Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni siapa? Lah, ambo ni Mira, host Didik TV. Awak ni siapa pula? Hamba ni Pak Dogo. Orang seru sekali. Okey, tak kenal berat ni. Oh Allah, Pak Dogo. Oh, tak kenal. Patutlah Dogo molek pala. Ya, kenal pun. Memang kenal barang, Mira. Mira. Ni Pak Dogo nak tanya sikit ni. Apa Dogo? Ni bentuk gapo ni, Mira? Ini bentuk bulat Pak Dogo. Ini bukan bulat, Mira. Tengok molek. Jadi lain dah. Bentuk gapo ni? Ni bentuk air. Lah, salah pula Mira ni. Memang salah. Pak Dogo. Ni Mira nak tanya ke Pak Dogo ni. Bapalah Mira tengok kepala Pak Dogo ni kecil, besar je ni. Kalau nak tahu, Mira kenalah belajar dengan cikgu yang nak mengajar apa ni. Ya. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Pak Dogo. Ini bersama dengan Ambo pada hari ini. Saya Syamira Nazir yang akan menemani anda selama 1 jam, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahap 2, iaitu tajuknya ialah saiz dan bentuk layang-layang. Wah. Agak-agak kan siapa di sebalik tabir tadi yang menjadi tok dalangnya? Kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Syamira? Ya, khabar baik cikgu. Cikgu Safwan pula apa khabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini cikgu. Baik, cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Rozak. Boleh panggil saya Cikgu Safwan. Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Pahang dan telah pun berkhidmat kira-kira 17 tahun. 17 tahun, lama tu. Lama cikgu 17 tahun. InsyaAllah pengalaman yang cikgu sepanjang 17 tahun itulah yang cikgu nak kongsikan di sini. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey. Baik cikgu. Terima kasih dan diikuti pula dengan saya. Cikgu Safwan, hari ini kelas kita bukan pasal wayang kulit cikgu. Bukan. Hari ini kita nak belajar tentang sains. Ya. Untuk murid-murid tahap 2. Betul. Tentang bayang-bayang. Ya. Yang Mira saya terdengar Mira tersebut layang-layang tadi. Layang-layang. Okey, mungkin tersilap biasalah kan. Okey, jadi pada hari ini kita akan bereksperimen tentang perubahan saiz dan juga bentuk bayang-bayang. Itulah topik kita pada hari ini. Bayang-bayang, bukan layang-layang ya. Bukan. Baik, cikgu, apakah standard pembelajaran cikgu pada hari ini, cikgu? Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama kita nak merancang dan juga menjalankan eksperimen bagi menguji hipotesis yang bakal kita bina pada hari ini. Yang kedua, kita akan menentukan apakah sebenarnya yang menjadi persoalan Mira kepada Pak Dogol tadi, bagaimana faktor yang mempengaruhi saiz dan juga bentuk bayang-bayang. Dan yang ketiga, murid-murid di rumah perlu tahu bagaimana untuk memahirkan diri dalam kemahiran manipulatif selepas menjalankan eksperimen. Itu antara 3 objektif utama pembelajaran kita pada hari ini. Baik, bila cikgu sentuh tentang eksperimen tadi kan cikgu, apa bahan-bahan yang perlu murid-murid siapkan untuk eksperimen tersebut sebelum kita berhenti berehat, cikgu? Ya, sebelum itu kita nak anak-anak di rumah supaya dapat menyediakan kertas putih. Mungkin kat rumah senang ada kertas putih, ataupun kalau tak ada kertas putih,
boleh gunakan dinding kosong, dinding rumah tu. Kemudian perlu ada lampu suluh sebagai sumber cahaya. Ataupun sekarang ni jarang orang pakai lampu suluh, Mira. Kebanyakan sekarang ni orang pakai phone sebagai sumber cahaya. Betul tak? Dan yang ketiga, murid-murid perlu menyediakan satu objek, sebarang objek yang sesuai. Okey, itulah bahan-bahan yang diperlukan pada hari ini. Saya kira bahan-bahan ini tidak begitu sukar untuk mereka dapati di rumah, cikgu. Mudah sahaja. Jadi adik-adik boleh cari dulu barang-barang ini sebelum kita lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, terdapat hari tanpa bayang yang dinamakan sebagai fenomena kulminasi. Ia berlaku kerana matahari berada betul-betul tegak di atas kepala pada waktu tengah hari di kawasan-kawasan tertentu semasa berlakunya equinox. Baik, kembali kita di tahap 2 di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains dan topiknya ialah saiz dan bentuk bayang-bayang. Kita nak belajar tentang bayang-bayang dan bersama dengan Mira Cikgu Safwan. Tadi kan cikgu ada trivia yang mengatakan ada hari yang tanpa bayang. Menurut Cikgu Safwan, hari itu telah berlaku semalam. Ya, betul. Ada semalam saya pun terbaca. Sebelum ini pernah berlaku sekali juga pada tahun ini. Dan semalam kebetulan dengan tajuk kita pada hari ini berlaku equinox sekali lagi, di mana pada tengah hari berlakunya pembentukan tanpa bayang. Tanpa bayang pada waktu tengah hari kerana matahari betul-betul berada tegak di atas kepala. Wah, itu dia. Ini buatkan saya makin teruja nak tahu ni cikgu tentang bayang-bayang ini. Dan pada segmen kedua ini, cikgu akan buat eksperimen yang akan sama-sama saya dan juga murid-murid di rumah lakukan juga. Okey cikgu, apa cikgu nak fokuskan di segmen kedua ini? Jadi untuk segmen yang kedua ini kita akan fokuskan bagaimana persoalan Mira kepada Pak Dogol tadi tentang kepala Pak Dogol tu besar kecil. Jadi sebenarnya kenapakah berlakunya perubahan saiz bayang-bayang kepala Pak Dogol tersebut? Jadi untuk kita menyiasat apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan saiz bayang-bayang, mari kita meneruskan dengan eksperimen kita pada hari ini. Jom cikgu. Okey. Jadi seperti mana yang telah pun saya nyatakan sebelum kita berhenti rehat tadi, kita perlukan bahan-bahan seperti sumber cahaya, objek dan juga skrin. Okey, di atas meja kita sekarang boleh saya alihkan sekejap. Okey, di atas meja kita sekarang telah tersedia sumber cahaya yang saya gunakan daripada telefon pintar. Kerana apa saya gunakan telefon pintar pada hari ini? Kerana kebanyakannya kita pada hari ini kat rumah dah tak simpan torchlight, betul. Okey. Mira sendiri ada torchlight kat rumah? Itulah, saya sendiri pun guna torchlight di telefon pintar. Kebanyakannya manusia sekarang ni telah memanfaatkan teknologi yang ada, dan kalau kita nak guna torchlight ni biasalah nak cari bateri lagi. Betul. Kan. Dan kalau guna phone lagi senang untuk kita gunakan. So kita gunakan objek, okey, yang hari ini objeknya berbentuk silinder dan kita perlukan skrin. Okey, baiklah. Jadi saya nak terangkan kat sini setupnya, susun aturnya, jarak antara telefon pintar ataupun sumber cahaya ni ke skrin ialah sejauh kira-kira 100 cm ataupun 1 meter. Okey, baiklah. Tapi sebelum kita melaksanakan eksperimen kita pada hari ini, seharusnya kita menentukan dulu apakah pemboleh ubah yang ada dalam eksperimen ini. Baiklah. Okey. Kita mulakan dengan pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang sama. Ya. Agak-agak Mira, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Kalau pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun yang sama, menurut saya ialah sumber cahayanya, cikgu. Ya, sumber cahaya. Okey, sebenarnya kurang tepat Mira. Kurang tepat. Kurang Apa tepat. yang tepat tu, cikgu? Okey, tak apa. Okey, yang lebih tepat ialah objek ni sendiri. Tapi kita tak bolehlah sebut sebagai objek saja. Kita kena letakkan parameternya, iaitu saiz objek, jenis objek ataupun bentuk objek. Itulah pemboleh ubah yang dimalarkan. Kemudian dah ada yang dimalarkan, mestilah ada yang
dimanipulasi. Yang bertindak balas, cikgu Yang ya? bukan yang bertindak balas. Apa yang kita nak ubah dia. Apa yang kita okey. nak manipulate dia. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi kat sini ialah kita nak ubah jarak antara sumber cahaya ini dengan objek. Saya dah tanda kat sini 30 cm, 40 cm dan juga 50 cm. Okey, baiklah. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah apa yang kita nak perhatikan? Kita nak perhatikan ialah saiz dan Ya. bentuk bayang-bayang tu, Tepat cikgu. kali ni, pandai. Kali ni betul. Okey. Ya, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah saiz bayang-bayang yang dihasilkan. Okey, baiklah. Jadi kita dah ada pemboleh ubah, bolehlah kita tentukan apakah hipotesis bagi penyiasatan ini. Boleh Mira tentukan apakah hipotesisnya? Saya cuba, cikgu ya. Hipotesisnya ialah apabila semakin dekat cahaya dengan objek, bayang-bayang yang akan dihasilkan semakin besar, cikgu. Ya, saya rasa itu adalah antara jawapan yang tepat. Tetapi kita harus ujinya melalui eksperimen. Jadi boleh kita mulakan sekarang. Boleh, cikgu. Tiada Okey, masalah. baiklah. Yang pertama saya akan dekatkan. Okey, mungkin kurang jelas sikit disebabkan cahaya yang cukup terang. Mungkin boleh gelapkan sedikit lampu. Boleh, cikgu. Kita kena gelapkan sedikit lampu, cikgu ya, supaya lebih jelas. Lampu supaya lebih jelas. Bayang-bayang terhasilkan tu tak apa nampak. Baik. Okey. Kita tunggu. Baik, cikgu. Lampu dah digelapkan, cikgu. Okey. Kita tengok bagaimana. Okey, baiklah. Okey, kalau kita tengok kat sini, Mira nampak tak bayang-bayang yang dihasilkan? Okey. Sekarang ni jarak antara objek dengan sumber cahaya ialah sejauh 30 cm. Okey, so saya nak Mira lakarkan. Mira lakarkan bayang-bayang yang terhasil. Boleh Mira lakarkan? Saya lakarkan, cikgu Ya. ya. Saya akan ikut bentuk bayang-bayang, Ya, cikgu. ikut. Okey. Dia tengok macam ni. Okey, cikgu. Okey. Selesai. Mira lorekkan sikit. Saya lorekkan di bahagian dalam, cikgu. Supaya barulah kita nampak dia sebagai bayang-bayang. Saya lorekkan di bahagian dalam, cikgu ya. Begini boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey. Okey, baik. Okey, cikgu. Alright, itulah bayang-bayang yang terhasil. Boleh Mira tanggalkan dan lekatkan pada jadual yang telah pun disediakan Boleh, pada cikgu. whiteboard. Okey, dan ini ialah bentuk bayang-bayang yang terhasil pada jarak 30 cm. 30 cm daripada objek. Okey. Okey. Saya cabut sikit. Boleh tekan sikit Mira. Okey, cikgu. Okey. Saya akan tampalkan di papan putih. Okey. Sebelah kanan Mira. Sebelah kanan sekali, cikgu. Baik. Boleh situ boleh. Okey. Okey, cikgu. Tapi kalau kita tengok kat situ tak ada dia punya tajuk dia Mira. Sepatutnya kat atas tu kita akan letakkan dia punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balasnya? Pemboleh ubah yang bergerak balas di sini ialah jarak tu, cikgu. 30 cm. Tadi dah jawab betul dah. Ini salah pula. Yang bergerak balas Okey. ialah bentuk bayang-bayang lah. Bukan bentuk Mira. Sikit lagi. Ya, Saiz saiz bayang-bayang. Jadi saya nak Mira lekatkan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu saiz bayang-bayang. Dan jangan lupa pemboleh ubah dimanipulasi sekali. Saya lekatkan di sini, Okey. cikgu. Okey. Tak apa kita belajar. Baik. Okey. Saiz bayang-bayang. Ya. Dan untuk jarak objek dengan sumber cahaya, cikgu, Sebelah mana agaknya? saya akan letakkan di Di sebelah kiri. Di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri, petak sebelah kiri. Okey. Okey. Di sini ke, cikgu? Okey, atas ni lah. Baik. Okey. Okey, terima cikgu. kasih. Baik, Sama-sama. sekarang ni saya nak tanya Mira. Sekarang ni kalau Mira tengok saiz bayang-bayang yang terhasil adalah sebesar itu. Soalan saya, bagaimana agaknya untuk kita kurangkan saiz bayang-bayang? Untuk kita kurangkan saiz bayang-bayang, kita kena jauhkan daripada sumber cahaya, cikgu. Ya, saya akan alihkan 40 cm.
Okey. Cuba Mira perhatikan. Cuba Mira buat lakaran. Saya buat Kita akan lakaran bandingkan semula. nanti. Betul atau tak saiznya semakin berkurang? Ataupun adakah ia semakin besar? Kalau tengok macam ni, Semakin kecil ke semakin besar? saiz bayang-bayang yang terhasil cikgu semakin mengecil. Semakin mengecil. Boleh Mira tampalkan pada jadual keputusan Boleh, kita cikgu. supaya kita dapat bandingkan perbezaan saiz bayang-bayang tersebut. Okey, baik. Okey, cikgu. Saya cabut. Susah sikit Mira. Boleh. Okey, boleh. Okey, kita tengok cikgu ya. Okey. Betul ke tidak eksperimen yang kita lakukan ini? Okey. Saya letak di sini cikgu. Okey. Cuba Mira buat perbandingan. Semakin kecil lagi. atau semakin besar? Kalau tengok daripada dua bentuk yang terhasil ini cikgu, bayang-bayang yang kedua semakin kecil cikgu, lebih kecil daripada yang pertama. Okey, baik. Dan yang ketiga, okey, saya akan jauhkan lagi, tambahkan lagi jarak antara sumber cahaya dengan objek. Okey, cuba Mira lihat bayang-bayang terhasil, buat lakaran. Saya buat lakaran. Untuk yang ketiga. Okey. Bila tengok macam ni cikgu, semakin cikgu jauhkan, macam semakin kecil. Kecil. Cuba kita bandingkan. Kita tengok lagi sekali ya. Okey. Kita buka. Okey. Saya tampal cikgu. Okey, baik. Saya akan tampalkan di bawah sini. Okey. Okey. Baik. Okey, ternyata saiz bayang-bayang tersebut semakin kecil. Kecil. Cuma ruangan kita tengok kat situ, ruangan jarak objek dengan sumber cahaya tu masih lagi kosong. So apa yang sepatutnya kita isi pada jadual tersebut? Kita kena isi berapakah jarak sumber ya, cahaya so tu, saya cikgu? bagi marker pada Mira untuk Okey. isi. Ingat lagi berapa jarak dia tadi? Okey, yang pertama Yang tadi pertama ialah sejauh 50 30 cm. 30 cm. Ya. Yang kedua 40. Ya, betul. 40 cm. Yang kelima, yang ketiga ialah 50 cm. Ya. Okey. 50 Baiklah. cm. Jadi dengan itu, maka telah pun sempurna eksperimen kita yang pertama, bagaimana jarak objek dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terhasil. Jadi, boleh tak Mira buat kesimpulan berdasarkan eksperimen ini? Okey, kesimpulan yang saya boleh lakukan cikgu, semakin jauh sumber cahaya dengan objek, semakin kecil saiz bayang-bayang yang terhasil. Ya, betul. Itu tepat sekali. Cuma kadang-kadang kita boleh guna perkataan lain. Semakin jauh tu kita boleh guna perkataan semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Bila murid kita ni sekarang ni bila sebut semakin bertambah jarak, dia rasa macam confused sikit. Bertambah jarak tu jauh ke dekat? Tapi kedua-duanya sebenarnya boleh digunakan. Wow, okey. Selesai cikgu eksperimen kita yang pertama. Okey, dan satu lagi. Okey, yang ni anak-anak di rumah bolehlah cuba sendiri untuk melihat faktor yang kedua. Apakah satu lagi faktor yang mempengaruhi perubahan saiz bayang-bayang. Untuk yang kali ini, yang kita manipulasikan, kita tukar benda yang dimanipulasikan saja, iaitu kita akan manipulasikan jarak objek dari Sumber cahaya. jarak objek dari skrin. Skrin, okey. Jarak objek dari skrin. So kita tetapkan kat sini. Cuba kena gelapkan semula lah. Baik, kita gelapkan Kena semula gelapkan studio semula. untuk kita lihat. Okey. Agak-agak kalau semakin dekat dengan skrin ni, semakin besar ke semakin kecil? Jom Okey. kita tengok sama-sama. Okey, mari kita lihat. Itulah saiz bayang-bayang yang terhasil. Boleh Mira buat lakaran sikit? Boleh, cikgu. Okey. Saya buat Dan lepas lakaran ni di sini. anak-anak bolehlah cuba sendiri di rumah. Okey. Okey, saya buat begini cikgu Okey, buat lurus je. Abaikan yang bawah tu. Okey. Okey. Alright. Saya lorekkan sedikit di bahagian dalam. Okey, cikgu. Bagaimana agaknya Mira rasa untuk menambahkan lagi saiz bayang-bayang?
nak tambahkan lagi saiz bayang-bayang, saya akan dekatkan sumber cahaya itu dengan objek. Okey, sekarang ni yang kita manipulasikan ialah jarak objek dengan skrin. So yang kita perlu alihkan bukan sumber cahaya. Tapi ialah objek. Ya, betul. Okey, jadi boleh Mira alihkan ke depan sedikit. Saya alihkan di sini. Okey. Baik. Kelihatan objek bayang-bayang objek semakin Besar. besar. Cuba alihkan sedikit lagi. Saya alihkan lagi. Okey. Nampaknya bayang-bayang juga semakin Besar. besar. Jadi, kalau kita lihat kat sini, apakah faktor yang kedua? Okey, faktor yang kedua yang mempengaruhi perubahan saiz bayang-bayang untuk eksperimen yang kedua ini, Mira. Apakah faktornya? Faktor yang kedua ialah jarak objek daripada skrin kita. Skrin, ya betul. Kalau yang pertama tadi, faktornya ialah jarak objek dengan Cahaya. sumber cahaya. Yang kedua ialah jarak objek dengan skrin. Okey, jadi apa kesimpulan untuk yang kedua ni? Okey, kesimpulan yang kedua pula, apa yang saya boleh lakukan, saya boleh katakan cikgu, semakin apabila jarak objek bertambah, Jarak objek dengan skrin Ya, bertambah, ya. Saiz bayang-bayang yang terhasil juga akan bertambah. Ya, betul. Semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin besar ataupun semakin bertambah saiz bayang-bayang. Maka dengan itu Mira dah berjaya melaksanakan 2 eksperimen hari ini dengan berjaya. Okey, saya pasti anak-anak di rumah juga dapat memahami konsep eksperimen ini dan memahami apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan saiz bayang-bayang. Maka saya akan bagi 2 bintang pada Mira pada hari ini. Wah, Okey, saya akan dapat masukkan sini. 2 Okey. bintang boleh cikgu. 1 dan juga 2. Okey. Terima kasih cikgu. Dan bila saya tengok di situ cikgu, wah banyak lagi bintang-bintang yang cikgu Ya. nak bagi tu. Maksudnya ada lebih banyak lagi eksperimen yang cikgu Safain akan terangkan kepada saya dan murid-murid di rumah. Tapi sebelum tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, pada zaman dahulu, manusia melihat cara bayang-bayang terbentuk daripada pancaran cahaya matahari dan menggunakan prinsip ini untuk membuat jam paling primitif di dunia, iaitu jam matahari. Baik, kembali kita di tahap 2 di mana hari ini kita belajar tentang sains, dan sebelum kita berhenti berehat tadi, saya dan juga Cikgu Safain kita telah lakukan eksperimen bersama-sama tentang saiz bayang-bayang yang terhasil apabila kita jauhkan jaraknya dan apabila kita dekatkan jaraknya dengan sumber cahaya. Dan di segmen yang ketiga ini, saya nak tanya dulu kepada Cikgu Safain. Cikgu, tadi masa pembukaan program kita ada sedikit wayang kulit dan saya tanya, Pak Dogo tanya saya, ini bentuk bulatan ke bentuk air? Saya kata bentuk bulatan tapi salah. Pak Dogo kata bentuk air. Jadi cikgu macam mana tu cikgu? Okey, sebenarnya untuk eksperimen yang kali ini, pernyataan masalah itu kita akan rungkaikan dalam eksperimen bagaimana faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang. Apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang yang terhasil? Jadi, untuk eksperimen ini, okey, pemboleh ubah yang kita malarkan yang sama sepatutnya apa, Mira? Pemboleh ubah yang kita malarkan kalau di eksperimen yang kita nak lakukan ini ialah saiz objek cikgu. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz dan juga ataupun bentuk objek. ataupun jenis objek yang kita gunakan. Okey. Kemudian yang dimanipulasi ialah Yang dimanipulasi pula ialah orientasi objek cikgu. ya, orientasi itu sebenarnya apa? Orientasi tu saya kira kedudukan objek. Ya, orientasi itu ialah kedudukan objek. Kalau sekarang ni kita tengok objek tu berada dalam kedudukan yang tegak. Okey. Jadi kita nak tengok bagaimanakah bayang-bayang yang terbentuk apabila objek itu berada dalam kedudukan tegak. Secara automatik, apakah pemboleh ubah yang bergerak balasnya? Yang kita nak tengok. Yang kita nak tengok sudah semestinya ialah bentuk bayang-bayang yang terhasil, Ya, cikgu. betul, Mira. Jadi kita dah ada pemboleh ubah, seharusnya kita dapat membuat hipotesis. Apakah hipotesis yang sesuai bagi penyiasatan ini? Hipotesisnya ialah kita tengok apabila orientasi objek berubah,
bentuk bayang-bayang yang terhasil juga akan berubah, cikgu. Ya, okey. Jadi kita nak uji apakah betul apa yang Mira sebut tadi, hipotesis tersebut, adakah tepat atau tidak. Mari kita mulakan eksperimen ini. Baik. Okey, baik. Kita dah nyalakan sumber cahaya. Okey, kena gelapkan sedikit supaya kita dapat lihat bentuk yang terhasil. Boleh. Untuk kita lihat bayang-bayang dengan lebih jelas kan, Ya. cikgu? Okey. Sini dah ada juga. Okey. Aktiviti ini juga murid-murid di rumah pastinya boleh lakukan juga kan, cikgu? Ya, sama. Bahan-bahan yang sama saja dengan yang tadi. Sebab itu kita tak ulang dia punya alat dan bahan dia. Okey. Okey, cuba Mira lihat bentuk yang terhasil sekarang. Apakah bentuk yang Mira nampak? Saya nampak bentuk macam petak, cikgu. Okey, boleh Mira buat lakaran sedikit. Boleh, saya buat lakaran. Okey. Okey, cikgu. Okey. Saya lorikkan juga, Lorikkan cikgu. sedikit. Saya lorikkan sedikit. Okey. Alright. Okey. Mira tanggalkan kertas tu supaya kita dapat mengubah orientasi objek selepas ini. Boleh. Okey. Cikgu. Sekarang Mira ke saya nak ubah orientasi objek tu? Boleh, mana-mana pun boleh, cikgu. Mira, Saya cubalah pun boleh. ubah orientasi saya objek tu. Cuba, cikgu ya. Ya. Saya nak buat orientasi ataupun kedudukan objek ni beginilah, cikgu. Okey. Terbaik. Okey. Oh. Boleh bergolek tak? Okey. 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 Alhamdulillah. Nampak di situ sekarang apakah bentuk bayang-bayang yang telah pun terhasil? Apa bentuknya tu, Mira? Okey. Bentuk ni, cikgu, yang terhasil ialah bentuk bulat. Ya, bentuk bulat. Sekarang Mira lakarkan bentuk tersebut. Saya lakarkan. Di sini. Okey, cikgu. Okey. Boleh. Saya lorikkan Lorikkan. juga Okey. di bahagian dalam. Boleh Mira tunjukkan lakaran yang pertama dengan yang kedua agar murid-murid di rumah dapat menyaksikan apakah perbezaan kedua-dua bentuk yang terhasil. Boleh. Saya cabut, cikgu, ya? Okey, boleh cabut. Okey. Saya cabut dan kita lihat yang pertama dan yang kedua. Wah, berbezalah, cikgu. Ya, satu bentuk segi empat, satu lagi bentuk Bulatan. bulatan. Jadi, untuk eksperimen ini, soalan saya kepada Mira, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk bayang-bayang? Faktornya sudah semestinya ialah orientasi objek, cikgu. Ya, tepat sekali. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang bagi penyiasatan ini ialah orientasi objek. Baik, sebenarnya kita ada satu lagi faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang. Okey, jadi untuk kita siasat perkara ini ataupun faktor yang satu lagi faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, mari kita laksanakan eksperimen kita yang seterusnya. Wah, jom, cikgu. Okey, cuma saya kali ini kita perlukan dua skrin, Mira, ya. Dua skrin. Dan disebabkan kertas lukisan tersebut, kertas putih dah kehabisan, kita kena letak satu lagi di situ. Boleh. Okey. Saya tolong cikgu. Boleh, ya? Okey. Cikgu. Letakkan kat situ. Kita akan letak skrin di sini. Dan untuk skrin ni perlukan, cikgu, mereka kena gunakan kertas yang berwarna putih kan, cikgu? Betul. Okey, ataupun dinding yang color plain, Okey. color kosong. Okey, warna yang lembut. Dan kita perlukan skrin yang kedua, Mira. Skrin yang kedua. Di sebelah Mira tu. Okey. Mira angkat. Okey. Cikgu. Okey, dah letakkan di sini. Di sini. Set up dia macam ni. Okey. Macam ni. Okey, sekarang apa yang kita bakal lakukan sekarang ini ialah kita masih lagi ingin menggunakan objek yang sama. Okey, objek ni kita akan letakkan di sini. Okey, kita akan letakkan di sini. Okey, satu sumber cahaya akan berada di sini. Okey, dan satu lagi sumber cahaya, okey, saya akan gunakan lampu suluh. Okey, saya akan letakkan di sini. Okey, cuba kita perhatikan murid-murid di rumah. Okey, bagaimanakah bentuk bayang-bayang yang terhasil? Adakah sama ataupun berbeza? Saya tengok, cikgu, berbeza, cikgu. Berbeza Ada dua sangat. bentuk yang berbeza terhasil. Okey, sebenarnya apabila kita melaksanakan eksperimen ini, sebelum itu tadi kita perlu tentukan apakah pemboleh ubah berdasarkan penyiasatan ini. 3 pemboleh ubah
yang ada dalam penyiasatan ini. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimalarkan, masih lagi sama saya dah sebut tadi. Objek. Pemboleh ubah yang dimanipulasi sekarang ni apa, Mira? Yang dimanipulasi ialah arah sumber cahaya, cikgu. Arah sumber cahaya Kedudukan sumber cahaya. ataupun lebih tepat lagi istilahnya ialah kedudukan sumber cahaya. Dan apa yang kita nak perhatikan ataupun apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Tentu sekali apa, Mira? Tentu sekali ialah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Ya. Jadi, apakah kesimpulan berdasarkan penyiasatan ini? Okey, apabila kedudukan sumber cahayanya berbeza, Ya. Bentuk bayang-bayang yang terhasil juga berbeza, Ya, cikgu. betul. Apabila jika kedudukan sumber cahaya berbeza, maka bentuk bayang-bayang yang terhasil juga berbeza. Baiklah, saya suka eksperimen ini sebab kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. So saya ada bawa benda lain, bentuk lain juga lah, Mira. Okey, cikgu. Okey. Macam permainan ni. Cuba Mira tengok bentuknya sekarang macam bangunan kan, Mira, kan? Betul. Okey. Tapi sekarang ni katakanlah itu bayang-bayang terhasil. Tapi sekarang ni kalau kita tegakkan macam ni, cuba tengok bayang-bayang pada bawah meja tu, pada atas meja tu. Seolah-olah bentuknya jadi macam lain, Mira, kan? Jadi ini seolah-olah kita dapat kaitkan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bagaimana kedudukan matahari mempengaruhi juga bentuk bayang-bayang yang terhasil. Ya, dan kalau bayang-bayang yang terhasil yang paling mudah sekali untuk murid-murid kena pasti dalam kehidupan seharian, cikgu, sudah semestinya bayang-bayang sendirilah. Betul, bayang-bayang sendiri. Okey, baiklah. Ataupun yang ni kita boleh lafazkan dia punya kesimpulan melalui lagu. Okey, boleh saya perdengarkan sedikit. Silakan, kesimpulannya. Okey, berbunyi. Okey. Jika berubah kedudukan objeknya, maka berubah bentuk bayang-bayangnya. Jika berubah kedudukan sumber cahaya, maka akan berubah bentuk bayangnya. Okey, itu dia punya kesimpulan melalui lagu. Okey. Okey, ini adalah eksperimen kita yang keempat, saya kira, cikgu. Betul. Kan? Jadi selupa disebabkan Mira telah berjaya tadi, saya akan tambahkan 2 lagi bintang untuk Mira. Okey. Jadi Mira, ini ada nama Mira. Mira kumpul bintang ini. Okey. Satu untuk eksperimen yang ketiga dan satu lagi untuk eksperimen yang Empat. Jadi Mira telah pun berjaya mengumpul 4 bintang pada hari ini. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mira. Baik, dan setiap eksperimen ini walaupun kita menggunakan bahan yang sama, kan, cikgu, tetapi hasil yang kita dapat berbeza-beza. Ya, betul. Okey, kita imbas kembali tadi. Okey, apakah kita nak memperkukuhkan pemahaman murid-murid di rumah? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang? Yang pertama ialah faktornya ialah sumber cahaya. Bentuk bayang-bayang, Mira. Bukan yang mula-mula tadi, yang sekarang ni. Okey, faktornya yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang yang pertama ialah Orientasi objek. Ya, orientasi objek. Dan yang kedua ialah kedudukan sumber cahaya. Jadi, jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang yang terhasil juga berubah. Dan jika kedudukan sumber cahaya berbeza, maka bentuk bayang-bayang yang terhasil juga berbeza. Saya harap anak-anak di rumah, murid-murid di rumah telah pun memahami apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang yang terhasil. Wah, okey, baik. Terima kasih Cikgu Safwan atas penerangan berikut. Kita berhenti berehat seketika, Cikgu, memandangkan saya pun dah ada 4 bintang sebab selepas ini kita dah nak masuk rumusan dah, Cikgu. Jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda, objek yang diperbuat daripada bahan yang bersifat lutsinar tidak akan menghasilkan bayang-bayang kerana cahaya boleh menembusi objek tersebut.
Baik, kembali kita di tahap 2 bagi mata pelajaran sains. Kita dah berada di segmen yang terakhir di mana hari ini kita belajar tentang bayang-bayang lah. Ini bayang-bayang yang Mira hasilkan. Banyak dah yang kita telah lakukan eksperimen bersama-sama dengan Cikgu Safwan. Di segmen yang terakhir ni Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan kepada mereka yang berada di rumah? Jadi untuk segmen yang terakhir, saya nak mengajak murid-murid di rumah untuk mengamalkan kemahiran manipulatif. Di mana selepas kita menjalankan sesuatu eksperimen, pastinya kita kena menyimpan dan menyusun kembali peralatan yang telah pun kita gunakan. Jadi pada hari ini, Mira lah murid saya. Jadi Mira perlu menyusun segala peralatan-peralatan yang telah pun kita gunakan pada hari ini. Okey, Tak boleh tinggal je lah Cikgu. Tak boleh tu Cikgu. Itu yang kita patut elakkan. Kalau di sekolah, sepatutnya saya nasihat kepada murid-murid di sekolah, seharusnya kita harus berebut-rebut untuk membantu guru mengemas semula peralatan yang telah pun digunakan. Masa belajar seronok, tapi masa nak simpan, rasa mengelak kan. Jadi kita nak elakkan benda tu, kita nak memupuk kemahiran manipulatif dalam kalangan murid-murid. Jadi Mira, silakan susun peralatan-peralatan yang telah pun kita gunakan pada hari ini. Baik Cikgu, saya susun Cikgu ya. Okey. Supaya kemas. Saya menilai sekarang bagaimanakah Mira menyusun peralatan-peralatan yang telah pun digunakan pada hari ini. Saya kemas semua hasil-hasil yang kita dapat Cikgu. Terletak di sini. Okey. Ada lagi. Susun di sini juga. Ini juga boleh melatih murid-murid supaya menjadi seorang yang lebih teratur. Adakah Mira rasa telah sempurna? Saya kira di bahagian saya ni dah kemas dah Cikgu. Okey, jadi bahagian saya ni saya kena kemas. Sebagai seorang murid mestilah membantu guru. Ya, harusnya begitu. Tetapi tak salah juga kalau guru melakukannya bersama-sama dengan murid. Jadi kita susun sama-sama. Okey, jadi saya tolong, Mira tolong susun, saya tolong berikan sahaja. Okey, dan satu lagi lampu suluh. Okey, baik. Nampaknya peralatan-peralatan yang kita gunakan tadi telah pun tersusun. Untuk itu disebabkan Mira seorang murid yang rajin, saya berikan satu lagi bintang untuk Mira. Yeay, bintang yang kelima. Okey, baiklah. Jadi sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, saya nak Mira untuk imbas kembali pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimanakah caranya untuk kita menambahkan saiz bayang-bayang? Okey, Cikgu. Caranya apabila kita nak menambahkan saiz bayang-bayang, kita kena dekatkan sumber cahaya dengan objek. Ya, mendekatkan sumber cahaya dengan objek ataupun mengurangkan jarak. Itu antara satu kelemahan murid bila sebut mengurangkan jarak ni, dia rasa macam mana kurang jarak ya? Sebenarnya kurang jarak tu bermaksudnya jarak itu semakin dekat. Mengurangkan jarak antara sumber cahaya dengan objek. Dan satu lagi, bagaimana nak besarkan saiz bayang-bayang? Satu lagi ialah dengan menjauhkan ataupun menjarakkan skrin dengan objek. Skrin tu digerakkan ke kalau kita guna dinding? Tidak Cikgu, tapi objek yang akan digerakkan. Objek yang kita gerakkan. Okey, bagus Mira. Okey, seterusnya bagaimana caranya untuk kita mengubah saiz bayang-bayang? Untuk ubah saiz bayang-bayang ni Cikgu. Kalau nak ubah saiz bayang-bayang, sudah semestinya dengan kita mengubah orientasi objek yang kita gunakan. Ya, betul. Yang pertama ialah kita mengubah orientasi objek yang kita gunakan. Dan bagaimana kita nak menghasilkan bayang-bayang yang berbeza? Untuk kita menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza ke Cikgu? Ya. Okey, untuk kita menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza ialah dengan mengubah kedudukan sumber cahaya. Betul. Jadi sedikit lagi soalan seperti itu, kita bagi star pada Mira sebab berjaya jawab. Dapat lagi bintang. Terima kasih Cikgu. Okey. Jadi sebagai soalan yang kira penghabisan lah untuk murid-murid di rumah juga, berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah pun kita jalankan pada hari ini, apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Tadi kita dah buat dah ni kawan-kawan di rumah. Apabila saiz itu berubah-berubah, ini kerana sumber cahaya, ini kerana jarak antara objek dengan skrin dan juga dengan sumber cahaya. Ialah jarak antara objek dengan sumber cahaya satu, dan yang kedua ialah jarak antara objek dengan
Skrin. Okey. Apakah pula faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang? Yang faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang ialah kalau saya kata kedudukan objek, cikgu. Betul, kedudukan tu kita boleh tukar kepada perkataan yang lebih tepat iaitu orientasi objek. Dan satu lagi, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk bayang-bayang yang berbeza? Ialah kerana kedudukan sumber cahaya. Kedudukan sumber cahaya. Jadi, murid-murid di rumah ada dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang iaitu jarak antara objek dengan sumber cahaya dan satu lagi ialah jarak antara objek dengan skrin. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang. Yang pertama ialah orientasi objek dan yang kedua ialah kedudukan sumber cahaya. Itulah Baik. kesimpulan kita pada hari ini. Wah. Jadi satu lagi minta untuk Mira. Terima Kerana Mira kasih, cikgu. adalah murid yang pandai. Baik, terima kasih cikgu. Cikgu, tadi soalan-soalan yang cikgu berikan kepada saya kira mereka yang berada di rumah pastinya ingin dapatkan juga soalan-soalan berikut. Di manakah mereka boleh dapatkannya, cikgu? Okey, jadi soalan-soalan untuk ataupun latihan-latihan bagi pentaksiran bolehlah murid-murid melayari portal sumberku daripada KPM. Boleh dapatkan di situ. Baik, dan Okey. pastinya soalan-soalan itu pun boleh juga mengukuhkan lagi kefahaman mereka. Boleh lagi mengukuhkan pemahaman mereka dan boleh mempertingkatkan lagi kemahiran mereka terutamanya dalam kemahiran proses sains, kemahiran menjalankan eksperimen dan juga pengukuhan bagi topik ini sendiri. Ya, itu dia. Cikgu, kita dah sampai di hujung siaran, cikgu. Banyak dah yang kita dah belajar bersama-sama di dalam mata pelajaran sains ini untuk murid-murid tahap 2 tentang saiz dan juga bentuk bayang-bayang, cikgu. Rupanya ada banyak faktor yang boleh menyebabkan bentuk bayang-bayang itu berubah-berubah, cikgu, ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Safwan atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang menonton sehingga ke penghujungnya. Tetapi ada satu persembahan istimewa daripada Cikgu Safwan untuk anda semua yang berada di rumah. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Silakan Cikgu Safwan. Semakin dekat objek dengan cahaya, semakin besar saiz bayang-bayangnya. Semakin jauh objek dengan sumber cahaya, semakin kecil saiz bayangnya. Jika berubah kedudukan objeknya, maka berubah bentuk bayang-bayangnya. Jika berubah kedudukan sumber cahaya, maka akan berubah bentuk bayangnya. Cahaya, 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 kau bergerak lurus. Bila dihalang objek legap, bayang-bayang terbentuk. Cahaya, 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 boleh dipakai. Didik TV KPM